Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Sudah selesai pilihan raya Negeri Sembilan. Tahniah diucapkan kepada BNPN yang menang dengan luar biasa. Walaupun bersatu langsung tidak dapat menang, banyak lagi parti yang tidak menang. Lepas tu ada lagi orang bersatu pula yang nampaknya kalah teruk sehingga hilang wang deposit. Itu biasalah. Setelah Pakatan Harapan kalah dengan begitu teruk pilihan raya Negeri Sembilan, komen yang keluar daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang saya ingat sebelum pilihan raya, sebelum hari memangka itu, beliau kata bermaaf-maafanlah, lupakanlah kempen yang sudah tu, ada keterlanjuran, dia kata. Jadi saya setuju dengan apa yang dia kata ini, yaitu sudah-sudahlah, terutamanya bagi keluarga-keluarga yang berlainan pendapat, sahabat handai yang berlainan pegangan prinsip dan sebagainya. Lupakanlah yang sudah, kerana itu adalah permainan politik. Kita hidup di dunia yang real, yang nyata. Kita hidup di dunia marhain, rakyat biasa. Jadi selalu kita berpolitik, berkempen, time campaign sajalah, kan? Setelah itu lupakanlah dan bersahabatlah semula. Rakan taulan yang pada waktu kempen berlainan jalan, satu ke kiri, satu ke kanan, bermaaf-maafanlah, kerana itulah yang terbaik. Mungkin juga ada adik-beradik kah, atau bapa dan anak kah, tapi itulah masanya untuk kita bermaaf-maafan, ya. Itulah masanya untuk kita bermaaf-maafan. Jadi saya pun berharap seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, bermaaf-maafanlah, lupakan semuanya. Dan sekali lagi tahniah diucapkan kepada Perikatan Nasional dan BN. Rasanya yang menang itu pas lah. Kalau kita tengok berita tadi, bersatu tidak berjaya untuk mendapat sebarang tempat. Jadi adakah ini menunjukkan bahawa bersatu memang sudah ditolak, tetapi hanya PAS saja yang diterima oleh rakyat sekarang ini? Kalau memang betul, memang agak sedih lah. Memang ada agak sedih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sekali lagi saya menyeru kepada semua rakyat negara Malaysia, sama ada memang rakyat Negeri Sembilan atau bukan Negeri Sembilan, bermaaf-maafanlah. Okay? So itu adalah perkara yang baik. Kita tidak ada gunanya untuk terus bermasam muka, berpanjang muka. Manakala orang-orang politik santai saja, sudah habis kempen dapat minum semeja dengan kopi yang panas, kan, dengan makan roti canai kah, atau pergi jogging, pergi main golf, pergi mana-mana sajalah, pergi dinner, pergi lunch. Maka kita pula susah untuk bermaaf-maafan. Siapa yang rugi, kan? Siapa yang rugi? Jadi kita janganlah meneruskan rasa sakit hati, rasa kecil hati yang berpanjangan. Bagi yang sudah menang, tahniah. Bagi yang kalah, janganlah sedih sangat. Jangan sedih sangat. Memang itu adat pertandingan, ada menang kalah. Okey? Tahniah diucapkan sekali lagi kepada Barisan Nasional dan PN. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Berita paling menggemparkan ialah kekalahan bekas Menteri Besar Negeri Sembilan Aminuddin Harun dengan kekalahan di Dun Linggi. Okey, jadi dengan itu dua gergasi besar dalam Pakatan Harapan akhirnya tumbang kepada bukan juga orang baru rasanya, tapi yang penting mereka telah tumbang. Anthony Locke kalah dengan majoriti kurang daripada 500 kepada calon Barisan Nasional, manakala Aminuddin Harun juga kalah di Linggi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita sudah mengesahkan
kekalahan Anthony Locke, kerana beliau sudah pun minta maaf, beliau sudah pun mengeluarkan kenyataan bahawa beliau minta maaf, dan semua penyokong-penyokong, semua yang bekerja keras sepanjang kempen, beliau memohon maaf kerana kalah. Tapi dia kata anda semua tetap di hati. Okey, kita berharap sama ada menang atau kalah, mereka semua ini akan terus berhikmat untuk rakyat. Mereka terus akan menjadi suara bagi rakyat, membantu rakyat dengan segala kemampuan yang mereka ada, walaupun bukan sebagai seorang wakil rakyat lagi. Selalunya menurut apa yang saya selalu nampaklah, calon-calon yang kalah, walaupun mereka kalah, kalau mereka memang ada hati sebagai orang yang mau membantu hati rakyat, mereka tidak akan berhenti di sana. Mereka akan terus berhikmat untuk rakyat, mereka terus mendengar suara rakyat, mereka akan menjadi terus lidah bagi rakyat, menjadi terus penyampai maklumat kepada rakyat, dan terus berhikmat. Sekiranya ada yang tidak betul yang dilakukan oleh Adun yang sudah menang, pastinya mereka akan bertindak, bersuara dan menyatakan kebenaran. Apapun bagi penyokong kepada Aminuddin Harun, bekas Menteri Besar Negeri Sembilan, janganlah bersedih, jangan menangis, kerana itu semua adalah permainan politik. Itu semua adalah permainan politik. Itu semua adat pertandingan. Pasti ada menang, pasti ada kalah. Yang kalah jangan terus kecewa dan tidak lagi mau timbul-timbul lagi, tapi diharap terus berhikmat untuk rakyat. Yang menang pula, tuan-tuan dan puan-puan, kita berharap semoga yang menang ini dapat bekerja sepatutnya seperti yang sepatutnya. Tidaklah menang dan hanya duduk di kerusi empuk, tak buat kerja, hanya untuk mau dapat kuasa. Kita harap tidaklah berlaku sedemikian. Sekali lagi kepada Anthony Locke, diucapkan selamat terus maju jaya, walaupun kalah, tapi jangan risau, ada permainan seterusnya. Okey, jadi adakah Anthony Locke akan letak jawatan? Kita tidak tahu apa yang berlaku seterusnya, kerana beliau bukan sahaja di DUN, tapi dia masih lagi sebagai ahli parlimen. Begitupun untuk Aminuddin Harun, pastinya ini satu tamparan yang cukup besar bagi beliau, yang adalah ketua, bagi saya beliau adalah ketua pengemudi utama untuk pilihan raya kali ini di Negeri Sembilan. Walaupun begitu, beliau tetap kalah kepada seorang calon yang lebih kuat, lebih mengambil lebih dapat mampu berjaya mengambil hati para pengundi, dapat meyakinkan pengundi untuk menyokong beliau. Okey, so tahniah diucapkan. Jangan bersedih, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Bagi anda yang mengalami masalah otot, masalah lutut, masalah kesihatan yang berkenaan dengan otot dan sebagainya, tulang belakang, sakit belakang, tidak kira lah berapa umur, ini sangat baik untuk anda daripada flanel. Dan juga bagi anda juga, ini ada satu lagi untuk kebaikan, untuk mengawal rasa sakit, mengurangkan sedikit rasa sakit daripada tulang belakang, paha, daripada lutut, daripada otot. Ini ada satu lagi untuk Icelec ointment. Dan terakhir, bagi anda yang selalu mengalami kekurangan tenaga dalam badan, ini saya berikan terutama untuk yang banyak bekerja, keluar perlu, banyak masa di kebun dan sebagainya, terutama yang sudah berusia. Ini sangat baik. Saya berikan di link, jangan lupa untuk tekan dan beli sekarang. Okey, ketiga-tiga ini ada di link, jangan lupa untuk tekan dan beli sekarang dengan harga promosi daripada Shopee. Okey, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya ingin mengucapkan tahniah dengan tepuk tangan kepada Barisan Nasional dan Perikatan Nasional yang memenangi pilihan raya Negeri Sembilan dengan 23 kerusi. Dan sekarang ini dengan 23 kerusi ini sudah melebihi majoriti mudah, simple majority untuk 36 kalau tak silap.
kerusi yang dipertandingkan di Negeri Sembilan. Dan dengan 23 kerusi ini sudah ada majoriti muda. Dengan kerana itu mereka boleh membentuk state government dan mereka pasti bolehlah menjadi pemerintah yang baru untuk Negeri Sembilan. Saya fikir yang akan menjadi menteri besar baru bagi Negeri Sembilan tidak lain dan tidak bukan yang paling layak dalam pada hemat saya yang paling layak ialah Tok Mat Hassan. Bagaimana dengan pendapat tuan-tuan dan puan-puan? Adakah tuan-tuan dan puan-puan juga bersetuju bahawa orang yang paling layak untuk mengemudi kerajaan, pentadbiran kerajaan di Negeri Sembilan adalah Tok Mat Hassan? Okey. Apapun kemenangan 23 kerusi ini belum rasmi kerana ini hanya diklaim, dinyatakan dan diyakini oleh Ashraf Wajdi Dusuki yang juga Setiausaha Agung UMNO, yang di mana beliau klaim BNPN won 23 seats and can form the next state government. Itu diterbitkan di New Straits Times, satu akhbar berbahasa Inggeris. So polling for the 16th Negeri Sembilan election closes at 6 p.m. and counting has begun. Nah, tapi sekarang ini yang kita tahu, Datuk Ashraf Wajdi Dusuki menyatakan bahawa sekarang ini sudah pun dimenangi oleh Barisan Nasional dengan 25 sekarang ini, bukan lagi 23, tetapi sudah 25 sekarang, dan ini mendapat 2/3 majoriti ya tuan-tuan dan puan-puan. Negeri election result, Barisan Nasional PN lead in 25 state seats, secures 2/3 majority. Itu klaim daripada Ashraf Wajdi Dusuki. Dengan ini memang kalau kita lihat setakat ini memang Barisan Nasional Perikatan Nasional mendahului dengan sangat besar dan dapat majoriti 2/3. Ini jauh daripada apa yang diramal oleh banyak peramal lah. Okey, apapun terima kasih dan tahniah diucapkan kepada Barisan Nasional Perikatan Nasional yang mendapat 25 kerusi, majoriti lebih daripada majoriti muda, sekarang mendapat 2/3 majoriti. Tahniah diucapkan dan kita akan tunggu keputusan yang rasmi. Okey, teruskan bersama saya. Bye. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Bagi anda yang mengalami masalah otot, masalah lutut, masalah kesihatan yang berkenaan dengan otot dan sebagainya, tulang belakang, sakit belakang, tidak kira lah berapa umur, ini sangat baik untuk anda daripada flanel. Dan juga bagi anda juga, ini ada satu lagi untuk kebaikan, untuk mengawal rasa sakit, mengurangkan sedikit rasa sakit daripada tulang belakang, paha, daripada lutut, daripada otot. Ini ada satu lagi untuk Icelec ointment. Dan terakhir, bagi anda yang selalu mengalami kekurangan tenaga dalam badan, ini saya berikan terutama untuk yang banyak bekerja, keluar perlu banyak masa di kebun dan sebagainya, terutama yang sudah berusia. Ini sangat baik. Saya berikan di link. Jangan lupa untuk tekan dan beli sekarang. Okey. Ketiga-tiga ini ada di link. Jangan lupa untuk tekan dan beli sekarang dengan harga promosi daripada Shopee. Okey. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Saya ingin kongsikan keputusan terkini. Pada pukul 8 malam tadi kita telah menerima keputusan terkini di mana Barisan Nasional Perikatan Nasional sekarang ini jauh mendahului setakat ini dengan 23 kerusi dun. Malakala Pakatan Harapan hanya mampu setakat ini menghampiri mereka dengan hanya 13 kerusi. Tuan-tuan dan puan-puan, berikut adalah tempat-tempat yang mana Barisan Nasional sedang mendahului atau menang. Okey, di Cenah,
Di Cembong, di Gemenceh sudah tidak rasmi sudah menang. Di Jeram Padang, di Johor, di Juase, di Kota, di Labu, di Linggi, di Palong, di Pertang tidak rasmi sudah menang. Di Rantau, di Repah, Senaling, Seri Menanti dan Sungai Lui. Semua tempat ini sudah pun dimenangi secara tidak rasmi atau Barisan Nasional sedang mendahului. Manakala Pakatan Harapan pula sedang mendahului atau sudah menang di Bahau, di Bukit Kepayang, di Cuah, di Lenggeng, di Lobak secara tidak rasmi sudah menang, di Lukut, di Mambau, di Nilai, di Pilah, Rahang, Seremban Jaya, Sri Tanjung dan Temiang. Itulah yang sedang dimenangi dan didahului oleh Pakatan Harapan. Manakala Perikatan Nasional pula mendahului di Ampangan, di Bagan Pinang, di Gemas, di Kelawang, di Paroi, di Serting dan di Sikamat. Itu pada pukul 8 malam tadi. Manakala untuk sekarang pula keputusan terkini sekarang 8.27 minit malam. 8.27 minit malam keputusannya adalah seperti berikut. Saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Okey, ini adalah keputusan pada pukul 8.28 minit malam. Barisan Nasional, Perikatan Nasional sudah pun menambah ataupun menguasai sebanyak 23 kerusi DUN. Manakala Pakatan Harapan mendahului di 13 kerusi setakat ini. Okey. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Bagi anda yang mengalami masalah otot, masalah lutut, masalah kesihatan yang berkenaan dengan otot dan sebagainya, tulang belakang, sakit belakang, tidak kira lah berapa umur, ini sangat baik untuk anda daripada flanel. Dan juga bagi anda juga, ini ada satu lagi untuk kebaikan, untuk mengawal rasa sakit, mengurangkan sedikit rasa sakit daripada tulang belakang, paha, daripada lutut, daripada otot. Ini ada satu lagi untuk Icelec Ointment. Dan terakhir, bagi anda yang selalu mengalami kekurangan tenaga dalam badan, ini saya berikan terutama untuk yang banyak bekerja, keluar perlu, banyak masa di kebun dan sebagainya, terutama yang sudah berusia. Ini sangat baik. Saya berikan di link. Jangan lupa untuk tekan dan beli sekarang. Okey. Ketiga-tiga ini ada di link. Jangan lupa untuk tekan dan beli sekarang dengan harga promosi daripada Shopee. Okey. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Berikut ialah keputusan rasmi dan tidak rasmi terkini untuk pilihan raya Negeri Sembilan setakat yang kita terima untuk setakat ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Okey, terkini Anthony Lok masih ketinggalan di Dun Cena. Okey, masih ketinggalan di Dun Cena. Dan pada pukul 8.01 minit malam tadi tidak rasmi calon Barisan Nasional menang di Senaling. Dan tidak rasmi Pakatan Harapan juga menang di Dun Terniang. Kemudian tidak rasmi juga calon Pakatan Harapan menang di Dun Seremban Jaya. Tidak rasmi calon PH menang di Dun Mambau. Dan tidak rasmi calon PH menang di Dun Bukit Kepayang. Calon BN pula menang di Dun Juase. Calon BN lagi sekali menang di Dun Seri Meranti. Dan PH menang apabila mendahului di Dun Lombak. Pada pukul 7.45 malam tadi tidak rasmi Barisan Nasional menang apabila mendahului di Dun Palong dengan memperolehi 11.869 undi daripada 23.555 undi. Dan tidak rasmi BNPN mendahului di 21 Dun. Demikian kata Setiausaha Agung UMNO, bahawa dia berkata bahawa Barisan Nasional PN sedang mendahului di 21 DUN.
Dan calon Pakatan Harapan juga mendahului di Dun Lobak, di Nilai, di Temiang, di Mambau, Seremban Jaya, di Lukut, di Rahang, Bukit Kepayang dan di Bahau. Walaupun begitu, secara tidak rasmi Perikatan Nasional mendahului di Dun Kelawang, di Dun Serting, di Dun Sikamat dan Gemas. 7.33 minit malam tadi, Barisan Nasional mendahului di 18 Dun, kata Setiausaha Agung UMNO. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, untuk keputusan terkini setakat ini, kita mengetahui setakat ini menurut daripada Setiausaha Agung UMNO, beliau berkata Barisan Nasional mendahului sekarang ini di 16 Dun. Nah, demikian juga yang dikatakan oleh Setiausaha Agung UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. BN mendahului di 16 Dun pada pukul 7.22 minit malam tadi. Dan pada 7.42 menit malam, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional sedang mendahului dengan 21 Dun, sedang mereka menang sekarang ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, itulah untuk setakat ini. Dan paling mengejutkan ialah Anthony Lok masih ketinggalan di Dun Cenah. Okey, itu keputusan sekarang. Nanti kita akan bersama-sama sekali lagi. Bye. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Bagi anda yang mengalami masalah otot, masalah lutut, masalah kesihatan yang berkenaan dengan otot dan sebagainya, tulang belakang, sakit belakang, tidak kira lah berapa umur, ini sangat baik untuk anda daripada flanel. Dan juga bagi anda juga, ini ada satu lagi untuk kebaikan, untuk mengawal rasa sakit, mengurangkan sedikit rasa sakit daripada tulang belakang, paha, daripada lutut, daripada otot. Ini ada satu lagi untuk Icelec Ointment. Dan terakhir, bagi anda yang selalu mengalami kekurangan tenaga dalam badan, ini saya berikan terutama untuk yang banyak bekerja, keluar perlu, banyak masa di kebun dan sebagainya, terutama yang sudah berusia. Ini sangat baik. Saya berikan di link, jangan lupa untuk tekan dan beli sekarang. Okey, ketiga-tiga ini ada di link, jangan lupa untuk tekan dan beli sekarang dengan harga promosi daripada Shopee. Okey. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pakatan Harapan menang dengan mendapat 25 kerusi. Ya, itulah harapan yang diwar-warkan. Jika benar menang 25 daripada 36 kerusi, maka dengan ini Pakatan Harapan memerintah. Jadi Pakatan Harapan menang 25 daripada 36 kerusi dianggap sebagai keputusan di luar jangkaan kerana kebanyakan analisis sebelum hari mengundi menjangkakan pertandingan yang sengit atau dikatakan sebenarnya berkelebihan kepada BN dan Perikatan Nasional. Walaupun begitu, memenangi 25 daripada 36 kerusi bukan mustahil dan pasti boleh. Kalau memang penyokong PH itu kan memang mereka kata pasti boleh. Jadi 25 kerusi itu pasti boleh. Berikut ialah analisis bagi senario tersebut. Pakatan Harapan menang 25 kerusi. Ini satu tanda mandat baru pengundi Negeri Sembilan. Okey, jadi analisis dia pertama, penolakan terhadap naratif gelombang Barisan Nasional Perikatan Nasional. Keputusan 25 kerusi ini menunjukkan pengundi Negeri Sembilan tidak menerima sepenuhnya naratif bahawa kerajaan PH telah hilang sokongan. Sebaliknya, mereka memilih kesinambungan pentadbiran negeri. Dan kedua ialah faktor Menteri Besar. Kepimpinan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun kemungkinan menjadi faktor utama. Rekod pentadbiran negeri yang cemerlang, kestabilan politik yang telah dicipta, dikekalkan dan dipelihara dengan cemerlang, dan pelaksanaan dasar tempatan yang berjaya meyakinkan pengundi untuk terus mengekalkan kerajaan sedia ada. Selain daripada itu, kekuatan kubu bandar dan separa bandar
juga dilihat menjadi pemangkin utama kepada kemenangan ini. Pakatan Harapan berkemungkinan bukan saja mempertahankan kerusi tradisi mereka, malah kemungkinan juga boleh merampas beberapa kerusi marginal hasil daripada sokongan pengundi bandar, separa bandar dan sebahagian pengundi muda. Calon yang mengatasi sentimen nasional juga pasti boleh dilihat sebagai satu analisis penyebab kemenangan 25 kerusi ini. Di banyak kawasan, pengundi mungkin lebih menilai prestasi calon dan isu setempat berbanding polemik politik nasional. Ini membolehkan calon Pakatan Harapan mengekalkan sokongan walaupun berdepan kempen agresif lawan. Dan seterusnya, jentera kempen yang lebih berkesan dilihat PH berjaya menggerakkan penyokong keluar untuk mengundi, terutama pada hari pengundian. Dalam pilihan raya yang sengit, kadar keluar mengundi sering menjadi faktor penentu. Dan seterusnya, implikasi kepada politik nasional pula adalah kemenangan 25 kerusi akan memberi suntikan moral kepada kerajaan persekutuan. Ini membuktikan PH masih mempunyai daya saing yang tinggi dan mampu mempertahankan negeri penting walaupun berdepan cabaran politik yang hebat. Cabaran kepada BN-PN pula, keputusan seperti ini akan memaksa BN dan PN menilai semula strategi mereka, menilai semula cara pemilihan calon, mesej dalam kempen, kerjasama antara parti. Mereka juga perlu untuk mengenal pasti mengapa momentum dijangka tidak diterjemahkan kepada kemenangan. Secara kesimpulan, jika keputusan akhirnya ialah PH 25 kerusi, ia bukan sekadar kemenangan biasa. Ia boleh ditafsir sebagai mandat baru rakyat Negeri Sembilan terhadap pentadbiran Pakatan Harapan, serta satu petunjuk bahawa pengundi membezakan antara isu nasional dan prestasi kerajaan negeri. Walau bagaimanapun, analisis yang tepat tetap perlu melihat data undi popular, peratusan keluar mengundi dan keputusan setiap kerusi sebelum membuat kesimpulan yang lebih menyeluruh. Tinggalkan komen anda, apa pendapat anda. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Bagi anda yang mengalami masalah otot, masalah lutut, masalah kesihatan yang berkenaan dengan otot dan sebagainya, tulang belakang, sakit belakang, tidak kira lah berapa umur, ini sangat baik untuk anda daripada flanel. Dan juga bagi anda juga, ini ada satu lagi untuk kebaikan, untuk mengawal rasa sakit, mengurangkan sedikit rasa sakit daripada tulang belakang, paha, daripada lutut, daripada otot. Ini ada satu lagi untuk Icelec Ointment. Dan terakhir, bagi anda yang selalu mengalami kekurangan tenaga dalam badan, ini saya berikan terutama untuk yang banyak bekerja, keluar perlu, banyak masa di kebun dan sebagainya, terutama yang sudah berusia. Ini sangat baik. Saya berikan di link, jangan lupa untuk tekan dan beli sekarang. Okey, ketiga-tiga ini ada di link, jangan lupa untuk tekan dan beli sekarang dengan harga promosi daripada Shopee. Okey, Salam sejahtera sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Berikut saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan analisis dan ramalan untuk pilihan raya Negeri Sembilan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau berdasarkan perkembangan kempen sehingga pagi ini, saya melihat BN-PN mempunyai sedikit kelebihan, tetapi masih ada beberapa kerusi yang pasti sangat sengit dan boleh menentukan kerajaan negeri. Tinjauan serta analisis beberapa badan bebas juga cenderung ke arah itu, termasuk dari Ilham Center dan sebagainya. Walaupun PH masih yakin mampu untuk mempertahankan kerajaan yang mereka sekarang pertahankan di Negeri Sembilan. Jadi ini ramalan secara peribadi, iaitu melalui analisis dan sebagainya. Barisan Nasional PN menang. Gabungan di antara Barisan Nasional PN boleh membentuk kerajaan jika mereka menang 19 hingga 22 kerusi. Ya, jadi 19 hingga 22 kerusi bakal boleh dimenangi oleh Barisan Nasional Perikatan Nasional BN-PN sekiranya analisis ini tepat. Pakatan Harapan pula dilihat boleh mempertahankan atau menang 14 sehingga 17 kerusi.
Adakah tuan-tuan dan puan setuju dengan ramalan dan analisis ini? Anda boleh tulis di ruangan komen. Sekiranya anda penyokong BNPN, anda tulis BNPN menang 19 hingga 22 kerusi. Dan sekiranya anda tetap menyokong dan percaya bahawa bahawa Pakatan Harapan menang, anda boleh tuliskan di ruangan komen dengan menulis PH menang 14 hingga 17 kerusi. Atau sekiranya anda melihat Pakatan Harapan boleh menang, anda boleh tulis Pakatan Harapan menang 22 hingga 30 kerusi. Lebih kurang begitulah. Anda boleh menulis apa sahaja yang anda tulis. Yang penting jangan mencaci maki ya. Kita belajar untuk beradab. Faktor yang saya lihat memihak kepada BNPN adalah isu krisis politik dan RCI yang memberi kesan kepada keyakinan sebagian pengundi Melayu. Perpindahan undi antara penyokong BN dan PN kelihatan lebih berkesan berbanding dengan daripada jangkaan awal. Kemudian sentimen ubah kerajaan negeri lebih kuat di beberapa kawasan marginal, dan pengundi muda pula dilihat lebih mengundi berdasarkan parti berbanding calon pula. Namun jika kadar keluar mengundi penyokong PH meningkat pada waktu petang, keputusan masih boleh berubah. Kerusi seperti Linggi, Nilai, Repah, Temiang dan Cenah dilaporkan antara yang paling sukar untuk diramal. Jadi ramalan saya buat pada masa ini ialah 55 hingga 60% peluang Barisan Nasional PN membentuk kerajaan negeri. Okey, dan untuk ramalan saya buat setakat ini juga 40 hingga 45% pula peluang Pakatan Harapan untuk terus mempertahankan pemerintahan mereka di Negeri Sembilan. Jadi tuan-tuan dan puan, walau apa-apa sekalipun, anda boleh tinggalkan komen anda, pendapat anda. Malam ini barulah kita akan tahu sama ada ramalan ini tepat atau pasti atau bakal untuk berlaku kejutan di saat-saat akhir. Tinggalkan komen anda. Adakah anda bersetuju kalau Barisan Nasional, Perikatan Nasional menang? Ataupun anda masih yakin bahawa Pakatan Harapan sukar ditumbangkan dan tidak mampu untuk ditumbangkan oleh gabungan Barisan Nasional, Perikatan Nasional buat setakat ini? Tinggalkan komen anda tuan-tuan dan puan. Malam ini kita akan bersama-sama secara live. Kita akan menonton siapakah yang menang. Okey, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Bagi anda yang mengalami masalah otot, masalah lutut, masalah kesihatan yang berkenaan dengan otot dan sebagainya, tulang belakang, sakit belakang, tidak kira lah berapa umur, ini sangat baik untuk anda daripada flanel. Dan juga bagi anda juga, ini ada satu lagi untuk kebaikan, untuk mengawal rasa sakit, mengurangkan sedikit rasa sakit daripada tulang belakang, paha, daripada lutut, daripada otot. Ini ada satu lagi untuk Icelec Ointment. Dan terakhir, bagi anda yang selalu mengalami kekurangan tenaga dalam badan, ini saya berikan terutama untuk yang banyak bekerja, keluar perlu, banyak masa di kebun dan sebagainya, terutama yang sudah berusia. Ini sangat baik. Saya berikan di link. Jangan lupa untuk tekan dan beli sekarang. Okey, ketiga-tiga ini ada di link. Jangan lupa untuk tekan dan beli sekarang dengan harga promosi daripada Shopee. Okey. Salam sejahtera, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Akhirnya PDRM mengesahkan perkara ini mengenai dengan pilihan raya Negeri Sembilan. Polis memantau 26 kawasan hotspot sepanjang hari mengundi. Demikian kata daripada Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail ketika beliau meninjau pusat mengundi di Sekolah Menengah Kebangsaan King George kelima di sini hari ini. Itu gambar yang telah disertakan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail memaklumkan bahawa sebanyak 26 kawasan hotspot dipantau sepanjang hari pengundian pada hari ini. Katanya selain kawasan terbabit, pemantauan juga turut dijalankan di semua 36 kawasan Dewan Undangan Negeri. Tapi sebelum kita teruskan, saya ingin bertanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, boleh tinggalkan di ruangan komen pada pendapat tuan-tuan dan puan-puan atau
pada hemat tuan-tuan dan puan-puan, pada analisis tuan-tuan dan puan-puan, siapakah yang bakal menang pada hari ini? Adakah Pakatan Harapan, Perikatan Nasional atau Barisan Nasional yang bakal akan menjadi pemerintah pentadbir Negeri Sembilan? Mungkin anda salah satu daripada penyokong Pakatan Harapan, anda boleh komen Pakatan Harapan menang, atau anda adalah Perikatan Nasional, boleh komen Perikatan Nasional menang. Dan mungkin juga daripada Barisan Nasional, anda boleh komen Barisan Nasional menang besar. Okey, jadi beliau berkata kita buat pemantauan di kawasan hotspot di Negeri Sembilan. Kita ada lebih daripada 26 hotspot yang menjadi perhatian kerana mengikut rekod kita, katanya berlaku beberapa insiden perkauman dan pergaduhan. Jadi kita beri tumpuan lebih kerap di kawasan tersebut. Setakat ini kita tidak menerima sebarang laporan, kata beliau, tetapi kita ada 36 DUN yang dipertandingkan dan setiap DUN mempunyai pasukan cantas polis, katanya. Tambahnya lagi ada 5,500 pegawai dan anggota polis yang terbabit dalam kawalan keselamatan di seluruh negeri itu pada hari ini. Beliau berkata, saya berdoa semoga semua berjalan dengan baik dan lancar. Saya juga menyuruh semua pengundi serta seluruh rakyat Negeri Sembilan yang keluar mengundi supaya pada masa sama menjaga ketentraman dan tata susila, katanya lagi. Beliau berkata demikian pada satu sidang media selepas beliau melawat pusat mengundi di Sekolah Menengah Kebangsaan King George V di sini pada hari ini. Pilihan Raya Negeri Sembilan menyaksikan lebih kurang yang tepatnya ialah 859,760 orang pengundi pemilih berdaftar, termasuk 7,391 pengundi pos yang akan menunaikan tanggungjawab memilih wakil rakyat dan menentukan kerajaan negeri bagi panggal akan datang. Sejak jam 8 pagi tadi, sebanyak 401 pusat mengundi membabitkan 1,668 saluran bagi seluruh PRN Negeri Sembilan ke-16 dibuka serentak di seluruh negeri itu. Kita jumpa lagi, tinggalkan komen anda, siapa yang anda sokong. Bye-bye. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Bagi anda yang mengalami masalah otot, masalah lutut, masalah kesihatan yang berkenaan dengan otot dan sebagainya, tulang belakang, sakit belakang, tidak kira lah berapa umur, ini sangat baik untuk anda daripada flanel. Dan juga bagi anda juga, ini ada satu lagi untuk kebaikan, untuk mengawal rasa sakit, mengurangkan sedikit rasa sakit daripada tulang belakang, paha, daripada lutut, daripada otot. Ini ada satu lagi untuk Icelec Ointment. Dan terakhir, bagi anda yang selalu mengalami kekurangan tenaga dalam badan, ini saya berikan terutama untuk yang banyak bekerja, keluar perlu banyak masa di kebun dan sebagainya, terutama yang sudah berusia. Ini sangat baik. Saya berikan di link, jangan lupa untuk tekan dan beli sekarang. Okey, ketiga-tiga ini ada di link, jangan lupa untuk tekan dan beli sekarang dengan harga promosi daripada Shopee. Okey, Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Tok Mat Hassan kalah di DUN Rantau PRN Negeri Sembilan 2026. Wah, ini satu keputusan yang bakal mengejutkan jika sekiranya benar terjadi. Tetapi berdasarkan keputusan rasmi yang tersedia setakat ini, Tok Mat Hassan dikatakan tewas di DUN Rantau PRN Negeri Sembilan. Ini saya sangat terkejut. Beliau mempertahankan kerusi itu atas tiket BN, tetapi dikalahkan oleh calon PH Dr. Azizul Hakim Mahdi. Benarkah ini akan berlaku? Sila tinggalkan komen anda. Kekalahan ini boleh dianggap signifikan kerana Tok Mat Hassan telah menjadi Adun Rantau sejak tahun 2004 dan pernah juga menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan. Beliau sebelum ini memenangi Rantau dengan majoriti besar pada PRN 2023. Namun pada kali ini kalau beliau kalah, ini satu titik tolak yang pasti mengejutkan. Penganalisis menjangkakan beberapa faktor yang mungkin boleh menyumbang kepada kekalahan beliau. Ini termasuklah sentimen terhadap isu nasional yang menjejaskan imej UMNO Barisan Nasional, terutamanya RCI tabung haji.
Kemudian kekuatan kempen PH di Negeri Sembilan juga bakal akan menyebabkan melihat kepada kekalahan Tok Matasan. Ya, perubahan corak sokongan pengundi Melayu dan pengundi atas pagar juga memainkan peranan. Selain daripada faktor calon dan isu tempatan di dun rantau. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, jika keputusan ini kekal, ia boleh menjadi satu titik perubahan besar kepada landscape politik UMNO. Kekalahan Datuk Seri Mohamed Hassan di rantau kalau berlaku bukan sekadar satu kehilangan satu kerusi DUN semata-mata, tetapi ini melibatkan seorang tokoh yang pernah menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan selama hampir 14 tahun dan dianggap antara pemimpin paling berpengaruh di dalam UMNO. Tapi kalau kita lihat, mungkin beberapa faktor yang boleh menjejaskan kekalahan tersebut ataupun boleh menjelaskan kekalahan tersebut. Pertama, pastinya sentimen nasional mengatasi faktor calon. Walaupun Tok Mat mempunyai rekod perkhidmatan yang cukup baik, cukup kuat, tapi pengundi mungkin lebih menilai keadaan ekonomi, kos sara hidup dan imej parti di peringkat nasional berbanding jasa beliau. Kedua, yang pasti akan mengganggu, ini pasti, yaitu isu integriti dan juga RCI. Sekiranya isu Suruhanjaya Kesihatan Diraja RCI yang telah pun dikaitkan dengan kepimpinan UMNO, yang telah menjadi perhatian sepanjang kempen ini, ia akan berpotensi untuk melemahkan keyakinan pengundi atas pagar terhadap Barisan Nasional UMNO. Dan kita juga melihat kepada perubahan generasi pengundi. Pengundi muda lazimnya kurang dipengaruhi dengan sejarah seseorang pemimpin dan lebih memberi perhatian kepada tawaran-tawaran yang masa depan, pekerjaan, usaha hidup dan sebagainya. Dan kita melihat juga adanya kempen daripada Pakatan Harapan yang tersusun jika PH berjaya menyatukan undi penyokong tradisinya sambil menarik pengundi-pengundi atas pagar, kubu kuat sekalipun boleh ditembusi. Kesan kepada moral UMNO, kekalahan seorang pemimpin kanan ini boleh memberi tekanan kepada parti untuk melakukan pembaharuan kepimpinan dan strategi menjelang pilihan raya umum yang akan datang. Namun begitu, ada juga faktor tempatan yang mungkin memainkan peranan seperti isu calon, kempen akar umbi, pola keluar mengundi. Tanpa data penuh, setiap saluran mengundi adalah sukar untuk menyimpulkan satu punca utama. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, kita akan nantikan adakah benar-benar ramalan ini akan menjadi kenyataan. Adakah ramalan ini akan benar-benar berlaku bahawa Tok Mat Hassan akan kalah di PRN Negeri Sembilan di Dun Rantau. Kita nantikan saja, benar atau tidak, itu adalah satu analisis, satu ramalan daripada penganalisis daripada suara-suara kawan-kawan dan sebagainya. Tinggalkan komen anda, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Bagi anda yang mengalami masalah otot, masalah lutut, masalah kesihatan yang berkenaan dengan otot dan sebagainya, tulang belakang, sakit belakang, tidak kira lah berapa umur, ini sangat baik untuk anda daripada flanel. Dan juga bagi anda juga, ini ada satu lagi untuk kebaikan, untuk mengawal rasa sakit, mengurangkan sedikit rasa sakit daripada tulang belakang, paha, daripada lutut, daripada otot. Ini ada satu lagi untuk Icelec Ointment. Dan terakhir, bagi anda yang selalu mengalami kekurangan tenaga dalam badan, ini saya berikan terutama untuk yang banyak bekerja, keluar perlu, banyak masa di kebun dan sebagainya, terutama yang sudah berusia. Ini sangat baik. Saya berikan di link. Jangan lupa untuk tekan dan beli sekarang. Okey. Ketiga-tiga ini ada di link. Jangan lupa untuk tekan dan beli sekarang dengan harga promosi daripada Shopee. Okey. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Sebelum saya mulakan, sila komen berapakah kerusi yang bakal dimenangi oleh Pakatan Harapan. Saya meramalkan, dan ramai lagi yang meramalkan, Pakatan Harapan bakal memenangi 22 kerusi di pilihan raya Negeri Sembilan. Pertama sebab dia ialah isu RCI yang sekarang ini sangat-sangat teruk berkaitan dengan tabung haji. Terutamanya dengan tabung haji sekarang yang terpalit dengan banyak sangat nama
ahli politik ketika zaman UMNO Barisan Nasional memerintah. Maksudnya bukan juga mereka sakau atau tidak atau apa segala itu, tapi mereka lah yang bertanggung jawab untuk menjaga amanah ini pada ketika mereka berkuasa. Malangnya ketika saya membaca artikel, melihat nombor-nombor yang tertera dalam RCI tersebut, sungguh mengejutkan apabila banyak sekali penyembunyian, disorok segala kebenaran, disorok segala fakta yang kononnya untung tapi sebenarnya rugi. Dan paling menarik perhatian saya ialah apabila saya membaca satu artikel daripada seorang yang sangat hebat. Rupa-rupanya bukan keuntungan tetapi kerugian 10 bilion yang telah entah bagaimana dapat disorok. Ya, kita tidak faham bagaimana disorok. Jadi ini yang paling teruk lah. Jadi ini pasti akan mengganggu result, mengganggu keputusan untuk UMNO BN. Isu RCI melibatkan tokoh atau kepimpinan UMNO menjadi tumpuan sepanjang kempen. Ia boleh mengakis keyakinan pengundi atas pagar. Ini sudah tentu, tuan-tuan dan puan. Dalam politik Malaysia, persepsi terhadap integriti sering mempengaruhi pengundi bandar dan separa bandar. Dan sebab yang kedua ialah pastinya prestasi kerajaan negeri. Ini memungkinkan Pakatan Harapan boleh mendapat lebih daripada 20 kerusi. Menteri Besar dan Kerajaan Negeri mungkin dilihat telah berjaya mengekalkan kestabilan politik, menarik pelabur serta mengurus isu kos sara hidup di peringkat negeri dengan sangat-sangat baik. Kemudian sebab yang seterusnya pasti kerana perpecahan pengundi pembangkang. Perpecahan undi pembangkang. Jika BN dan PN, jika Barisan Nasional dan PN gagal bekerja sama, memang sudah sah gagal bekerja sama lah. Gagal bekerja sama atau berlaku pertandingan 3 penjuru, undi pembangkang boleh berpecah, memberi kelebihan kepada Pakatan Harapan pula. Dan dilihat juga di Negeri Sembilan ini, di Negeri Sembilan ini, konteks Negeri Sembilan, jentera Pakatan Harapan lebih tersusun. PKR, DAP, Amanah mempunyai jentera yang kukuh di seluruh Negeri Sembilan, terutama di kawasan bandar dan juga di kawasan separa bandar. Sokongan pengundi bukan Melayu juga kekal tinggi. Negeri Sembilan mempunyai peratusan pengundi Cina dan India yang agak besar. Jika sokongan kumpulan ini kekal tinggi kepada PH, ia boleh memberi kelebihan di banyak kerusi. Kemudian ada juga sebab yang lain adalah pengundi muda. Jika PH berjaya menguasai media sosial dan menawarkan naratif ekonomi serta peluang pekerjaan yang lebih meyakinkan, mereka boleh menarik sebahagian pengundi muda. Kempen negatif terhadap UMNO juga bakal akan menjadi sebab kekalahan UMNO yang teruk. Selain daripada isu RCI, jika timbul isu yang berkaitan dengan rasuah, salah guna kuasa atau konflik dalaman UMNO, sejarah UMNO yang cukup panjang dengan rasuah dan sebagainya, sudah Najib Razak masuk di dalam penjara sekarang dan berapa lagi yang sudah pun dikatakan kalah di mahkamah, ia boleh mengurangkan sokongan kepada Barisan Nasional. Dan pastinya kepimpinan tempatan juga akan menjadi penyebab. Faktor calon yang dikenali, mudah didekati, aktif di kawasan yang sering menjadi penentu dalam pilihan raya negeri. Naratif kestabilan juga antara sebab yang lain. Pakatan Harapan mungkin berjaya meyakinkan pengundi bahawa kerajaan negeri sedia ada lebih stabil berbanding jika ada terjadi pertukaran kerajaan. Pasti tentang isu ekonomi juga akan memberikan kesan yang besar. Walaupun kos sara hidup menjadi isu nasional, pengundi boleh membezakan antara tanggungjawab kerajaan persekutuan dan prestasi kerajaan negeri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sekali lagi tinggalkan komen anda. Siapakah yang anda mahu? Siapakah yang anda rasa? Siapakah yang anda ramalkan menang pilihan raya pada kali ini? Ramalan saya, Pakatan Harapan menang dengan 22 kerusi di Dewan Undangan Negeri Sembilan. Kita tunggu keputusannya dan jumpa lagi. Bye-bye.
Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Bagi anda yang mengalami masalah otot, masalah lutut, masalah kesihatan yang berkenaan dengan otot dan sebagainya, tulang belakang, sakit belakang, tidak kira lah berapa umur, ini sangat baik untuk anda daripada flanel. Dan juga bagi anda juga, ini ada satu lagi untuk kebaikan, untuk mengawal rasa sakit, mengurangkan sedikit rasa sakit, daripada tulang belakang, paha, daripada lutut, daripada otot. Ini ada satu lagi untuk Icelec ointment. Dan terakhir, bagi anda yang selalu mengalami kekurangan tenaga dalam badan, ini saya berikan terutama untuk yang banyak bekerja, keluar perlu, banyak masa di kebun dan sebagainya, terutama yang sudah berusia. Ini sangat baik. Saya berikan di link. Jangan lupa untuk tekan dan beli sekarang. Okey. Ketiga-tiga ini ada di link. Jangan lupa untuk tekan dan beli sekarang dengan harga promosi daripada Shopee. Okey. Yahoo! Hore! Huhu! Itulah kemenangan yang bakal dilaungkan oleh Pakatan Harapan dengan mensasarkan kemenangan menjadi hak kepada PH 22 kerusi pilihan raya negeri 9. Itu dinyatakan dengan yakin kerana rekod prestasi yang telah ditunjukkan sejak tahun 2018. Pakatan Harapan menang 22 kerusi PRN Negeri Sembilan 2026, itu keyakinan. Pakatan Harapan menyasarkan bahawa mereka dengan yakin mengekalkan pentadbiran Negeri Sembilan dengan majoriti paling selesa pada pilihan raya negeri yang akan berlangsung pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, anda boleh memberikan di ruangan komen. Adakah anda merasa bahawa Pakatan Harapan akan berjaya mendapat 22 kerusi pada hari ini? Pengarah pilihan raya PH, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, gabungan itu meletakkan sasaran memenangi 21 atau 22 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN. Menurut Amiruddin, keyakinan itu bersandarkan kepada rekod prestasi pentadbiran PH sejak beliau mengambil alih kerajaan negeri pada tahun 2018, selain daripada penilaian pengundian terhadap kepimpinan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun. Sasaran minimum ialah 19 kerusi. Namun jika momentum sokongan lebih kuat, kami percaya mampu untuk memenangi 21 atau 22 kerusi. Itu unjuran terbaik kami, katanya kepada pemberita selepas beliau menghadiri satu program di dataran Melang di kampung Gemelang, Kuala Pilah pada malam Khamis yang lalu. Amiruddin berkata kempen PH akan diteruskan sehingga tamat tempoh berkempen pada tengah malam Jumaat dengan fokus untuk meyakinkan pengundi berdasarkan pencapaian kerajaan negeri sepanjang 2 panggal. Mengulas prestasi pilihan raya sebelum ini, beliau berkata PH memenangi 20 DUN, kerusi DUN pada 2018, manakala dengan kerjasama daripada Barisan Nasional pada 2023 membentuk gabungan yang menguasai 31 kerusi. Bagaimanapun, katanya situasi kali ini berbeza berikutan perubahan landscape politik dan penjajaran baru yang menjadikan saingan lebih mencabar. Beliau kata, kami sedar cabaran kali ini berbeza dan sedang cuba untuk berusaha mendapatkan jumlah kerusi yang selesa bagi memastikan kerajaan negeri dapat terus dibentuk, ujarnya. Dalam pada itu, Amiruddin menolak dakwaan kononnya berlaku gelombang biru yang dikatakan merebak ke Negeri Sembilan selepas pilihan raya negeri di Johor. Menurutnya dakwaan tersebut hanyalah naratif yang cuba dibawa oleh BN. Itu naratif yang cuba diwujudkan. Negeri Sembilan mempunyai sejarah kepimpinan tersendiri serta kekuatan menteri besarnya. Sebelum ini kami juga berjaya bertahan dan menyerap
Gelombang Hijau di Selangor serta Negeri Sembilan katanya. Pilihan raya kali ini mempunyai dinamika yang baru. Kami akan terus menawarkan penyelesaian berteraskan kepada konsep Malaysia Madani dan perpaduan nasional. Bukannya retorik yang memecah belahkan rakyat mengikut kaum, katanya lagi dalam kenyataan tersebut. Okey, tinggalkan komen anda siapa yang anda rasa menang. Jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Bagi anda yang mengalami masalah otot, masalah lutut, masalah kesihatan yang berkenaan dengan otot dan sebagainya, tulang belakang, sakit belakang, tidak kira lah berapa umur, ini sangat baik untuk anda daripada flanel. Dan juga bagi anda juga, ini ada satu lagi untuk kebaikan, untuk mengawal rasa sakit, mengurangkan sedikit rasa sakit daripada tulang belakang, paha, daripada lutut, daripada otot. Ini ada satu lagi untuk eye select ointment. Dan terakhir, bagi anda yang selalu mengalami kekurangan tenaga dalam badan, ini saya berikan terutama untuk yang banyak bekerja, keluar perlu, banyak masa di kebun dan sebagainya, terutama yang sudah berusia. Ini sangat baik. Saya berikan di link. Jangan lupa untuk tekan dan beli sekarang. Okey. Ketiga-tiga ini ada di link. Jangan lupa untuk tekan dan beli sekarang dengan harga promosi daripada Shopee. Okey. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Hari ini kita akan menanti lagi keputusan daripada PRN Negeri Sembilan. Ini dia keputusan terkini yang kita baru saja terima secara langsung pada hari ini untuk keputusan PRN Negeri Sembilan. Tetapi sebelum itu saya ingin bertanya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Anda boleh tuliskan di komen apa jawapan tuan-tuan dan puan-puan. Siapakah yang bakal akan memenangi PRN Negeri Sembilan pada hari ini? Adakah tuan-tuan dan puan-puan meyakini bahawa Perikatan Nasional menang, ataupun anda boleh menyokong untuk Pakatan Harapan menang, ataupun Barisan Nasional menang dan membentuk kerajaan? Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pada hari ini seramai kira-kira 859,760 orang pengundi di Negeri Sembilan pada hari ini akan menentukan parti politik mana atau gabungan mana yang akan mentadbir Negeri Sembilan yang dikenali sebagai negeri beradat ini. Jari jemari pemilih juga bakal menentukan siapakah wakil rakyat baru mereka di 36 Dewan Undangan Negeri DUN daripada 103 keseluruhan calon yang bertanding. Jadi ini adalah yang baru kita terima, laporan terkini secara rasmi tentang pilihan raya pada hari ini. Kira-kira jam 9.04 pagi tadi di Dun Cenah, iaitu calon daripada Barisan Nasional Siow Kong Chun dilaporkan telah dilihat dan telah selesai mengundi di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Chun Yin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dan pada pukul 8.54 pagi tadi pula, atau 8.55 pagi tadi, calon Barisan Nasional DUN Sungai Lui Datuk Muhammad Razi Muhammad Ali juga dilihat telah pun selesai menunaikan hak tanggungjawab beliau sebagai pengundi, dengan beliau telah pun mengundi di Sekolah Kebangsaan Pasoh 3. Calon DN DUN Sungai Lui Datuk Muhammad Razi Muhammad Ali mengundi di SK Pasoh 3. Manakala pengerusi UMNO Negeri Sembilan pula, iaitu Datuk Seri Jalaluddin Alias, tiba di SK Putra bersama dengan of course isterinya sendiri
iaitu Datin Seri Maziah Muhammad Nur dan anak. Dan yang kita tunggu-tunggu, ini dia Menteri Besar Negeri Sembilan. Ya, pada pukul 8.40 pagi tadi, Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun, beliau memakai baju merah dan dilihat telah pun selesai juga menunaikan tanggungjawab dan hak beliau, dan sempat pula beliau untuk beramah mesra, sempat juga beliau untuk bercerita-cerita, ya, bertanya kabar, beramah mesra dengan petugas-petugas media ketika beliau tiba dan dilihat di pusat pengundian di Institut Perguruan Raja Melewar Sikamat. Dan pastinya antara yang paling dinanti-nanti ialah timbalan pengerusi Barisan Nasional sendiri, Tok Mat Hassan, iaitu Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau juga dilihat telah tiba dan telah menunaikan tanggungjawab beliau di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Chunghua di Rantau untuk membuang undi. Tuan-tuan dan puan-puan, orang ramai menunaikan tanggungjawab mereka pada hari pengundian sempena pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan di pusat mengundi di setiap tempat masing-masing. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, itulah antara beberapa sosok pribadi yang benar-benar mendapat perhatian dan telah pun menunaikan mereka punya hak tanggungjawab. Okey. Kita tunggu nanti apa seterusnya perkembangan. Tapi jangan lupa untuk tinggalkan komen anda, siapakah yang anda pilih untuk menang pada kali ini. Dan yuk nanti Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Bagi anda yang mengalami masalah otot, masalah lutut, masalah kesihatan yang berkenaan dengan otot dan sebagainya, tulang belakang, sakit belakang, tidak kira lah berapa umur, ini sangat baik untuk anda daripada flanel. Dan juga bagi anda juga, ini ada satu lagi untuk kebaikan, untuk mengawal rasa sakit, mengurangkan sedikit rasa sakit daripada tulang belakang, paha, daripada lutut, daripada otot. Ini ada satu lagi untuk eye select ointment. Dan terakhir, bagi anda yang selalu mengalami kekurangan tenaga dalam badan, ini saya berikan terutama untuk yang banyak bekerja, keluar perlu, banyak masa di kebun dan sebagainya, terutama yang sudah berusia. Ini sangat baik. Saya berikan di link, jangan lupa untuk tekan dan beli sekarang. Okey, ketiga-tiga ini ada di link, jangan lupa untuk tekan dan beli sekarang dengan harga promosi daripada Shopee. Okey. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Hari ini kita akan menanti lagi keputusan daripada PRN Negeri Sembilan. Ini dia keputusan terkini yang kita baru saja terima secara langsung pada hari ini untuk keputusan PRN Negeri Sembilan. Tetapi sebelum itu saya ingin bertanya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Anda boleh tuliskan di komen apa jawapan tuan-tuan dan puan-puan. Siapakah yang bakal akan memenangi PRN Negeri Sembilan pada hari ini? Adakah tuan-tuan dan puan-puan meyakini bahawa Perikatan Nasional menang, ataupun anda boleh menyokong untuk Pakatan Harapan menang, ataupun Barisan Nasional menang dan membentuk kerajaan? Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pada hari ini seramai kira-kira 859,760 orang pengundi di Negeri Sembilan pada hari ini akan menentukan parti politik mana atau gabungan mana yang akan mentadbir Negeri Sembilan yang dikenali sebagai negeri beradat ini. Jari jemari pemilih juga bakal menentukan siapakah wakil rakyat baru mereka di 36 Dewan Undangan Negeri DUN
daripada 103 keseluruhan calon yang bertanding. Jadi ini adalah yang baru kita terima, laporan terkini secara rasmi tentang pilihan raya pada hari ini. Kira-kira jam 9.04 pagi tadi di Dun Cenah, iaitu calon daripada Barisan Nasional Siow Kong Chun, dilaporkan telah dilihat dan telah selesai mengundi di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Chunyin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dan pada pukul 8.54 pagi tadi pula, atau 8.55 pagi tadi, calon Barisan Nasional Dun Sungai Lui Datuk Muhammad Razi Muhammad Ali juga dilihat telah pun selesai menunaikan hak tanggungjawab beliau sebagai pengundi, dengan beliau telah pun mengundi di Sekolah Kebangsaan Pasoh 3. Calon BN Dun Sungai Lui Datuk Muhammad Razi Muhammad Ali mengundi di SK Pasoh 3. Manakala pengerusi UMNO Negeri Sembilan pula, iaitu Datuk Seri Jalaluddin Alias, tiba di SK Putra bersama dengan, of course, isterinya sendiri, iaitu Datin Seri Maziah Muhammad Nur dan anak. Dan yang kita tunggu-tunggu, ini dia Menteri Besar Negeri Sembilan. Ya, pada pukul 8.40 pagi tadi, Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun, beliau memakai baju merah dan dilihat telah pun selesai juga menunaikan tanggungjawab dan hak beliau. Dan sempat pula beliau untuk beramah mesra, sempat juga beliau untuk bercerita-cerita, ya, bertanya kabar, beramah mesra dengan petugas-petugas media ketika beliau tiba dan dilihat di pusat pengundian di Institut Perguruan Raja Melewar Sikamat. Dan pastinya antara yang paling dinanti-nanti ialah timbalan pengerusi Barisan Nasional sendiri, Tok Mat Hassan, iaitu Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau juga dilihat telah tiba dan telah menunaikan tanggungjawab beliau di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Chunghua di rantau untuk membuang undi. Tuan-tuan dan puan-puan, orang ramai menunaikan tanggungjawab mereka pada hari pengundian sempena pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan di pusat mengundi di setiap tempat masing-masing. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, itulah antara beberapa sosok pribadi yang benar-benar mendapat perhatian dan telah pun menunaikan mereka punya hak tanggungjawab. Okey. Kita tunggu nanti apa seterusnya perkembangan. Tapi jangan lupa untuk tinggalkan komen anda, siapakah yang anda pilih untuk menang pada kali ini. Dan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.